Okey, Assalamualaikum semua. Diharap semua dapat belajar dengan lebih baik insya-Allah. Hari ini kita sambung lagi subjek tafsir. Baik, kita tengok pada pelajaran 1 yang bertajuk dakwah secara berhikmah. Okay, dalam tafsir ni kebanyakannya kitab akan mulakan dengan ayat Al-Quran dan terjemahan. Hari ini kita belajar tentang ayat surah An-Nahl ayat ke-125. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk. Dari surah An-Nahl ayat 125 menceritakan tentang dakwah secara berhikmah. Kamu semua tahu makna dakwah secara berhikmah. Kita beri nasihat pada sesiapa saja yang memerlukan dengan cara berhikmah. Maksud berhikmah kat sini, kita ada intonasi yang sopan, ada mukaddimah, ada selitkan contoh-contoh para nabi dan rasul, ada selitkan lagi baik tafsir Al-Quran. Memang hebat. Hebat sangat di mata orang. Kalau kita pandai keluarkan sedikit ayat Al-Quran, sedikit hadis, lagi hebat. Kita kena dakwah dengan cara berhikmah. Kalau nak dapat benda tu semua, kenalah belajar kan. Antara salah satunya kita belajar hari ni Al-Quran, tafsir Al-Quran. Awak boleh bimbing daripada cerita yang saya sampaikan, dakwah secara berhikmah pada orang lain. Macam mana kita nak nasihat kau? Lebih dekat lagi kita bila dekat sekolah dengan kawan kita. Kita nampak kawan kita macam ada masalah. Kita cuba nasihat dengan cara berhikmah. Kita mulakan dengan ayat Al-Quran. Memang hebat. Saya kata betul. Okey, kita tengok pada info kecil. Apa makna dakwah? Dakwah ialah penyebaran ajaran Islam. Perkara yang asal dakwah ni adalah penyebaran ajaran Islam. Apa antara salah satunya dari segi aspek ibadah. Ibadah apa? Salah satunya daripadanya solat. Cara solat yang betul. Yang kedua, puasa. Cara puasa yang sebenar. Cara puasa yang boleh kita dimaafkan kalau ada sebab tertentu kita tak puasa. Kenapa? Allah beri pertimbangan pada mereka yang ada masalah kan dekat dalam puasa. Macam-macam jenis masalah. Islam itu memudahkan, bukan menyusahkan. Info kedua iaitu hikmah. Apa makna hikmah? Kebijaksanaan daripada Allah. Apa yang kita sampaikan, kita selitkan hikmah. Bila kita buat macam ni, Allah kata Allah suka. Bila kita sabar, Allah akan bagi balasannya. Kan? Bila kita berikan sesuatu pada kawan kita, kita akan selitkan hikmah. Sepatutnya macam gini. Nanti awak dapat macam ni. Kan? Betul tak? Betul tak saya kata? Bila kita ada selitkan dakwah cara penyebaran Islam yang betul, maka orang sekeliling akan berpendapat,
kita ni boleh dirunding. Kita boleh berbincang sama-sama dengan masyarakat kat luar. Mulalah orang ramai mengenali awak semua. Bila kita dah pandai berdakwah dengan cara yang betul, selitkan ayat Al-Quran, lagi apatah lagi cerita tentang para nabi terdahulu, cerita-cerita dahulu yang berkait rapat dengan masalah yang sedang kawan kita hadapi lah kan. Lagilah hebat kan. Maka akhirnya awak akan jadi seorang pendakwah. Amin, insya-Allah. Saya doakan semua jadi pendakwah hebat untuk masyarakat zaman sekarang yang begitu mencabar. Lagi-lagi dari segi aspek akhlak. Betul tak saya kata? Okey, setakat itu dulu untuk hari ini kita belajar tentang tajuk dakwah secara berhikmah. Yang pertama, kita baca ayat tu, kita pun boleh tahu apa yang Allah sampaikan pada Nabi. Kalau kita nak berdakwah, kita nak nasihat orang, kita kena ada kebijaksanaan kita. Jangan main teba je, kau salah. Dia betul. Kita dengar je sebelah pihak, betul tak? Sebelah pihak lagi kita tak dengar, memang tak jadi apa. Masih tergantung masalahnya. Sebab tu Allah kata, bila engkau nak sampaikan dakwah, nak nasihatkan orang, kena ada hikmah kebijaksanaan. Maksud hikmah kebijaksanaan, awak ada satu perkara yang boleh membuatkan mereka rasa, oh betul lah, aku ni bersalah, dia betul. Ataupun kita kata, Allah, aku redha dengan apa yang kau uji pada diriku. Selitkan sekali dengan nasihat dan pengajaran yang baik. Kita tengok kat ayat tu. Selitkan nasihat, pengajaran yang baik. Macam cerita Nabi terdahulu, apa kisah yang bermasalah tapi Nabi boleh selesaikan. Bahaskan dengan cara yang lebih baik. Maka dapatlah apa yang kita nak. Ada tak yang kat sini nak jadi pendakwah bebas? Inilah antaranya nasihat daripada Allah kepada Nabi. Kita pun boleh guna pakai benda ni. Antaranya apa dia kata tadi? Hikmah kebijaksanaan. 1, nasihat pengajaran yang baik. 2, isi penting tu tahu kalau kita nak berdakwah. Yang ketiga, berbahas dengan cara yang baik, dengan intonasi yang baik, bukan dengan marah je. Marah, orang makin nak dengar ke orang makin lari. Kan? Kita banyak biasa kita dengar dekat dalam forum perdana, kita tengok cara orang tu bercakap. Kalau dia makin lagi sedap, ada diselitkan dengan cerita Nabi, kita rasa seronok kita nak tengok. Betul tak dekat forum perdana? Ke awak semua tak tengok forum perdana TV1? Kan? Jadinya lepas saya bahaskan untuk muka surat 1 ni, awak boleh tengok, boleh nilai macam mana nak jadi pendakwah yang masyhur dari segi akhlaknya, dari segi hikmah awak cakap tu, sampaikan kat orang tu sampai tak? Nasihat awak tu dapat tertusuk dalam hati mereka, terkesan. Memang hebatlah, saya ucap tahniah lah. Saya doakanlah semua anak-anak murid cikgu boleh jadi pendakwah yang hebat, seperti Nabi Muhammad sampaikan pada semua umat Islam apa yang dia nak sampaikan, kan? Okey, sampai situ dahulu. Kita berjumpa di lain hari, waktu yang sama. Ilal liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum.